Selamat sejahtera, Doktor. Nama saya Fahmawan dan nombor meja saya adalah 278801 dan nombor meja saya adalah 53. Hari ini saya akan membentangkan kajian saya iaitu pola perbelanjaan dan kemampuan berbelanja mahasiswa Universiti Utara Malaysia UUM di Ignatius Petronas sebelum dan selepas kembali ke kampus akibat COVID-19. Dan hari ini saya hanya akan menerangkan bab 4 dan bab 5 sahaja iaitu tempatan kajian dan rumusan. Saya akan bermula dengan bahagian 4.1 iaitu pendahuluan. Dalam bahagian dapatan kajian, pengajar akan menguraikan dan menganalisis data dan maklumat yang dikumpul melalui borang soal selidik daripada responden. Dapatan kajian yang dikumpulkan akan menerangkan semua objektif kajian ini. Pengajar menggunakan kaedah deskriptif untuk mempersebarkan dapatan kajian ini. Bahagian ini melibatkan analisis deskriptif yang merangkumi raja, jadual dan statistik, serta analisis sebab dan akibat dan analisis perbandingan untuk mempersebarkan dan menganalisiskan dapatan kajian. Pengkaji juga akan menerangkan penemuan baharu daripada kajian ini. Bahagian seterusnya adalah dapatan kajian dan analisis kajian. Populasi kajian ini adalah 440 orang. Oleh itu, kajian ini akan melibatkan 205 orang responden menjawab soal selidik yang disediakan. Pengkaji dalam menggunakan kaedah analisis deskriptif untuk mempersebarkan dapatan kajian dikumpul. Selain itu adalah profil demografi mahasiswa Universiti Utara Malaysia UUM di Ignatius Petronas. Dalam bahagian ini, pengkaji dalam menyoal responden sebanyak 6 soalan melalui borang soal selidik untuk bertempatkan maklumat responden. Responden memberikan jawapan yang sesuai berdasarkan latar belakang mereka. Bahagian pertama adalah jantina responden. Tuan boleh tengok melalui graf ini bahawa peratusan lelaki adalah lebih banyak berbanding dengan perempuan. Selain itu adalah raja bangsa. Majoriti mahasiswa UUM di Ignatius Petronas adalah berbangsa Melayu, diikuti dengan mahasiswa Cina dan akhirnya adalah mahasiswa India. Okey. Dan raja yang seterusnya ialah raja agama responden dan peratusan itu adalah sama dengan raja bangsa responden iaitu mahasiswa yang beragama Islam yang terbanyak diikuti dengan beragama Buddha dan akhirnya adalah beragama Hindu. Okey, yang ini adalah status perkahwinan responden dan jadi ini telah menunjukkan semua responden yang terlibat adalah bujang. Yang ini adalah semester responden yang jadual adalah yang Toto boleh nampak dekat slide ini. Okey. So, mahasiswa semester 4 adalah terbanyak berbanding dengan semester lain. Akhirnya adalah mengenal pasti adakah mahasiswa tinggal di kampus pada ketika itu atau tidak. So, jawatan ini telah menunjukkan bahawa pelajar yang tinggal di kampus adalah lebih banyak berbanding dengan yang tinggal di rumah sahaja. Sekarang, saya akan menerangkan bahagian 4.2.2 iaitu pola perbelanjaan dan kemampuan berbelanja mahasiswa UUM di Ignatius Petronas sebelum dan selepas kembali ke kampus akibat COVID-19. Terdapat 19 pertanyaan telah digariskan berkaitan pola perbelanjaan dan kemampuan berbelanja mahasiswa UUM di Ignatius Petronas sebelum dan selepas kembali ke kampus dalam borang soal selidik. Soalan 7 hingga soalan 16 adalah tentang pola perbelanjaan dan kemampuan berbelanja mahasiswa UUM di Ignatius Petronas sebelum kembali ke kampus, manakala soalan 17 hingga ke soalan 26 adalah pola perbelanjaan dan kemampuan berbelanja mahasiswa UUM di Ignatius Petronas selepas kembali ke kampus. Raja ini adalah anggaran perbelanjaan sebelum kembali ke kampus dan peratusan anggaran perbelanjaan sebelum kembali ke kampus yang tertinggi iaitu 68.3% yang berbelanja RM350 dan ke bawah, manakala peratusan terendah iaitu peratusan anggaran perbelanjaan RM950 ke atas. Anggaran perbelanjaan majoriti responden adalah RM350 dan ke bawah kerana kebanyakan perbelanjaan telah ditanggung oleh ibu bapa responden. Sekarang saya akan menerangkan pola perbelanjaan mahasiswa Universiti Utara Malaysia UUM di Ignatius Petronas sebelum kembali ke kampus. Untuk makluman doktor, kategori yang terlibat dalam pola perbelanjaan ini adalah pelajaran, makanan dan minuman, perubatan kesihatan dan kecantikan, pengangkutan perjalanan, pakaian dan kasut, perhubungan dan telekomunikasi, hiburan dan sukan dan lain-lain. Saya akan terangkan kategori yang dibelanjakan terbanyak dan tersikit bagi pola perbelanjaan mahasiswa UUM di Ignatius Petronas sebelum dan selepas kembali ke kampus, dan kategori ini adalah kategori lain-lain yang dibelanjakan paling sikit dan makanan dan minuman yang dibelanjakan terbanyak.
Yang ini adalah pola perbelanjaan mahasiswa UUM di Ignatius Petronas sebelum kembali ke kampus untuk kategori makanan dan minuman. Peratusan berbelanja RM100 hingga RM200 dalam kategori makanan dan minuman yang tertinggi iaitu 39.51%. Hal ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden masih berbelanja untuk kategori makanan dan minuman, tetapi amount berbelanja itu tidak banyak disebabkan mahasiswa masih dapat makan dengan keluarganya. Okay? Selain itu adalah pola perbelanjaan mahasiswa UUM di Ignatius Petronas sebelum kembali ke kampus untuk kategori lain-lain yang menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 74.63% responden yang berbelanja RM100 ke bawah. Peratusan yang tertinggi untuk kategori ini ialah responden yang berbelanja RM100 dan ke bawah disebabkan kebanyakan barangan telah disediakan oleh ibu bapa atau barangan tertentu telah sedia ada di dalam rumah responden masing-masing. Seterusnya adalah raja adakah sumber kewangan anda dapat menampung perbelanjaan anda sebelum kembali ke kampus. Raja ini menunjukkan kebanyakan mahasiswa iaitu sebanyak 96% dapat menampung perbelanjaan sebelum kembali ke kampus. Raja ini adalah anggaran perbelanjaan selepas kembali ke kampus dan peratusan anggaran perbelanjaan selepas kembali ke kampus yang tertinggi ialah 39% yang berbelanja RM751 hingga RM950, manakala peratusan yang terendah ialah peratusan anggaran perbelanjaan RM350 dan ke bawah, iaitu 3.4%. Anggaran perbelanjaan majoriti responden adalah RM751 hingga RM950 kerana kebanyakan perbelanjaan perlu ditanggung oleh responden sendiri. Sekarang saya akan menerangkan pola perbelanjaan mahasiswa UUM di Ignatius Petronas selepas kembali ke kampus. Ini juga sama, saya hanya akan terangkan kategori yang dibelanjakan terbanyak dan tersikit bagi pola perbelanjaan mahasiswa UUM di Ignatius Petronas selepas kembali ke kampus. Dan kategori ini adalah kategori lain-lain yang dibelanjakan paling sedikit dan makanan dan minuman terbanyak. So, raja ini adalah pola perbelanjaan mahasiswa UUM di Ignatius Petronas selepas kembali ke kampus untuk kategori makanan dan minuman. Berdasarkan raja ini telah menunjukkan peratusan yang berbelanja RM400 dan ke atas dalam kategori makanan dan minuman yang tertinggi iaitu sebanyak 41.95% responden. Hal ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden kos perbelanjaan untuk kategori makanan dan minuman adalah tinggi disebabkan responden perlulah menanggung kos ini sendiri. Selain itu adalah pola perbelanjaan mahasiswa UUM di Ignatius Petronas selepas kembali ke kampus untuk kategori lain-lain yang menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 66.34% responden yang berbelanja RM100 dan ke bawah. Peratusan tertinggi untuk kategori ini adalah responden yang berbelanja RM100 yang ke bawah disebabkan kebanyakan barangan ini boleh dibawa dari rumah. Okay? So, perbelanjaan ini adalah agak sedikit. Seterusnya adalah raja adakah sumber kewangan anda dapat menampung perbelanjaan anda selepas kembali ke kampus. Raja ini menunjukkan kebanyakan mahasiswa iaitu 71% dapat menampung perbelanjaan selepas kembali ke kampus. Sekarang saya akan menerangkan bahagian 4.2.3 iaitu kesan pandemik COVID-19 terhadap mahasiswa UUM di Ignatius Petronas. Terdapat 7 soalan utama telah ditanya dalam bahagian ini. Okey, responden boleh memilih jawapan yang sesuai dan memberikan jawapan berdasarkan skala 1 sangat tidak bersetuju, 2 tidak setuju, 3 tidak pasti, 4 setuju dan 5 sangat setuju pada soalan yang berkaitan. Raja yang pertama adalah tentang pandemik COVID-19 telah membebankan perbelanjaan saya disebabkan perlu membeli lebih banyak barangan keperluan, contohnya penutup muka. Berdasarkan rajaan ini telah menunjukkan peratusan tertinggi iaitu sebanyak 39.51% responden setuju. Majoriti responden iaitu 78.53% telah bersetuju bahawa pandemik COVID-19 telah membebankan perbelanjaan. Selain itu adalah raja tentang pola perbelanjaan saya dalam kategori perubatan, kesihatan dan kecantikan terpaksa meningkat supaya dapat membeli barangan keperluan contohnya penutup muka.
pembersih tangan dan sebagainya untuk mengelakkan diri dijangkiti COVID-19. Berdasarkan raja ini telah menunjukkan peratusan tertinggi sebanyak 45.85% responden setuju tentang fakta ini, yang menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 ini telah meningkatkan pola perbelanjaan kategori perubatan kesihatan dan kecantikan kerana responden perlu membeli barang kategori ini yang berlebihan untuk memastikan keselamatan diri dapat dijamin dalam pandemik ini. Seterusnya adalah pandemik COVID-19 telah menyebabkan saya berasa kerisauan tentang keselamatan sendiri semasa berada di luar bilik saya. Berdasarkan raja ini telah menunjukkan peratusan yang tertinggi sebanyak 44.87% responden setuju tentang fakta ini. Ia menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 ini telah meningkatkan kerisauan responden apabila berada di luar. Walaupun SOP telah dipatuhi, tetapi ia hanya akan mengurangkan peluang dijangkiti COVID-19. Yang ini adalah raja tentang pandemik COVID-19 telah meningkatkan kekerapan untuk membungkuskan makanan dan minuman. Berdasarkan raja ini menunjukkan peratusan tertinggi sebanyak 48.78% responden setuju tentang fakta ini. Majoriti responden bersetuju bahawa pandemik COVID-19 ini telah meningkatkan bungkusan makanan supaya keselamatan responden dapat dijamin. Selain itu adalah raja tentang pandemik COVID-19 telah menyebabkan jumlah pemberian barangan ditingkatkan supaya dapat mengurangkan kekerapan keluar dari bilik. Berdasarkan raja ini telah menunjukkan peratusan tertinggi sebanyak 38.04% responden setuju dengan fakta ini. Majoriti responden iaitu 73.16% bersetuju bahawa pandemik COVID-19 ini telah meningkatkan jumlah pembelian barang supaya dapat mengurangkan kekerapan keluar dari bilik. Seterusnya adalah raja tentang pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan responden membuat rancangan pembelian supaya dapat mengurangkan masa dalam pembelian barangan. Berdasarkan raja ini telah menunjukkan peratusan tertinggi sebanyak 41.95% responden setuju tentang fakta ini. Ia menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan responden untuk belajar membuat perancangan pembelian supaya dapat mengurangkan masa dalam pembelian barang dan di luar. Akhirnya adalah raja tentang responden telah membuat tabungan lebih banyak supaya mampu mengendali kesebaran kecemasan. Berdasarkan raja ini telah menunjukkan peratusan tertinggi sebanyak 42.92% responden sangat setuju tentang fakta ini. Ia menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 telah menyebabkan responden membuat tabungan lebih banyak dan mengetahui kepentingan membuat tabungan supaya mampu mengendali sebarang kecemasan, terutamanya pandemik COVID-19 ini. Sekarang saya akan terangkan bantuan diberikan oleh pihak kerajaan dan pihak swasta kepada mahasiswa Universiti Utara Malaysia UUM di Ignatius Petronas akibat pandemik COVID-19. Terdapat sebanyak 3 soalan utama telah ditanya untuk mengetahui kesan pandemik COVID-19 terhadap mahasiswa UUM di Ignatius Petronas. Soalan pertama untuk bahagian ini adalah, adakah responden menerima bantuan daripada pihak kerajaan atau pihak swasta semasa pandemik COVID-19? Jawapan ini telah menunjukkan bahawa terdapat 83.9% responden yang menerima bantuan daripada pihak kerajaan atau pihak swasta semasa pandemik COVID-19 ini. Ia menunjukkan majoriti responden kerajaan ini selalu memberikan perhatian tentang bantuan-bantuan ditawarkan oleh pihak tertentu. Selain itu adalah jenis bantuan diterima daripada pihak kerajaan atau pihak swasta. Jawapan ini menunjukkan bahawa terdapat 57.2% responden yang menerima bantuan program e-belia, iaitu RM150 yang akhirnya dalam jadual tentang jenis bantuan yang responden berasa lebih efektif. Jawapan ini telah menunjukkan bahawa terdapat 52.7% responden yang berasa bantuan voucher tunai kepada mahasiswa adalah lebih efektif. Sekarang saya akan menerangkan penemuan kajian. Pembelajaran mahasiswa UUM di Ignatius Petronas adalah lebih rendah sebelum memasuki kampus berbanding dengan kos perbelanjaan selepas memasuki kampus. Okay. Selain itu, menurut kepada kajian lepas, mahasiswa lelaki lebih berminat untuk berbelanja dalam sukan hiburan dan gadget elektronik, manakala mahasiswa perempuan lebih berminat dalam pembelian barangan kecantikan dan membeli belah.
Tetapi dalam kajian penggaji, telah mendapati bahawa mahasiswa Universiti Utara Malaysia lebih berminat untuk berbelanja dalam makanan dan minuman. Seterusnya adalah kebanyakan mahasiswa UUM di Universiti Petronas setuju dengan fakta-fakta tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap mahasiswa yang ditanyakan dalam soal selidik. Dan akhirnya adalah penggaji juga mendapati bahawa kebanyakan responden pernah menerima bantuan daripada pihak kerajaan atau pihak swasta semasa pandemik COVID-19 ini. Dan akhirnya ini adalah bahagian terakhir untuk bab 4 iaitu kesimpulan. So, bahagian ini telah menerangkan dan menganalisis dapatan kajian yang dikumpul oleh pengkaji melalui borang soal selidik. Dan data dipersembahkan dengan menggunakan kaedah deskriptif iaitu dalam bentuk jadual, pelajar dan statistik. Sekarang saya akan menerangkan bab 5 kajian saya iaitu rumusan. Saya akan bermula dengan 5.1 pendahuluan. Dalam kajian saya, kebanyakan responden adalah semester 4, lelaki, berbangsa Melayu dan beragama Islam. Dan semua responden saya adalah bujang dan kebanyakan responden saya adalah tinggal di kampus berbanding dengan tinggal di rumah. Selain itu adalah anggaran perbelanjaan bulanan sebelum memasuki kampus adalah lebih rendah berbanding dengan anggaran perbelanjaan bulanan selepas memasuki kampus. Selain itu adalah kebanyakan responden lebih berminat untuk berbelanja dalam makanan dan minuman. Seterusnya adalah peratusan yang memberikan respon tentang mereka tidak dapat menampung perbelanjaan selepas masuk ke kampus adalah lebih banyak berbanding dengan sebelum memasuki kampus. Selepas itu adalah kesan pandemik COVID-19 terhadap mahasiswa Universiti Utara Malaysia di Universiti Petronas adalah setuju bahawa pandemik COVID-19 telah membawa pelbagai kesan-kesan negatif kepada mereka. Dan akhirnya adalah kebanyakan mahasiswa pernah menerima bantuan daripada pihak kerajaan dan pihak swasta semasa pandemik COVID-19 ini. Selepas itu adalah bahagian 5.2 iaitu implikasi dasar. Tuan-tuan boleh nampak dalam slide ini terdapat tiga dasar perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan iaitu yang pertama dasar kewangan pendidikan supaya mahasiswa dapat mempunyai ilmu dalam menguruskan wang. Mahasiswa juga dapat mengetahui pola perbelanjaan mereka terhadap kategori-kategori barangan. Selain itu adalah dasar kebajikan agar untuk membantu para mahasiswa yang susah dalam menampung keperluan harian mereka. Selain itu, dasar ini juga dapat membantu mahasiswa yang datang dari latar belakang yang berbeza untuk mempunyai peluang untuk menambahkan ilmu, kemahiran dan sifat kemanusiaan. Akhirnya adalah dasar bertambah tambungan, iaitu untuk menyelesaikan masalah yang dasar ini dapat menyelesaikan masalah yang perlukan wang. Dan masyarakat termasuklah mahasiswa dapat bersiap sedia jika menghadapi isu-isu dalam kehidupan. Selain itu adalah bahagian 5.3 iaitu ramalan. Juga adalah tiga dasar ini iaitu dasar kewangan pendidikan, dasar kebajikan, dasar bertambah tabungan. Untuk dasar kewangan pendidikan, dasar ini dapat menggalakkan mahasiswa dalam menguruskan wang mereka. Sekiranya dasar ini tidak dilaksanakan secara berterusan, mahasiswa kadang-kadang mungkin menghadapi masalah menguruskan wang, menyebabkan kemungkinan kurangan wang untuk menjalani aktiviti harian di kampus. Selain itu adalah dasar kebajikan. Dasar ini dapat membantu mahasiswa yang perlu pertolongan pada pandemik COVID-19 ini yang mungkin menambahkan kesusahan mereka dan dalam kehidupan. Oleh itu, sekiranya dasar ini tidak dijalankan, akan menyebabkan individu yang mempunyai potensi dalam bidang tertentu tetapi menghadapi masalah kewangan mempunyai masa depan yang gelap, ia akan membazirkan individu yang berpekat ini. Akhirnya adalah dasar bertambah tabungan. Okey, dasar ini dapat memberikan jaminan kepada pelajar supaya mereka tidak perlu bimbang dengan masalah kewangan. Sekiranya dasar ini tidak dilakukan, kes-kes mahasiswa berhutang wang akan meningkat dan ia akan membebankan mahasiswa tersebut dan akhirnya menjejaskan pelajarannya. Selain itu adalah bahagian 5.4 iaitu cadangan. Pihak kerajaan bolehlah bekerjasama dengan syarikat swasta untuk memperkenalkan bantuan-bantuan kepada mahasiswa. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu memperkenalkan kelas pengurusan wang dan akhirnya pihak kerajaan haruslah mengubah dan menguatkuasakan undang-undang berkaitan dasar-dasar yang mendapat memanfaatkan mahasiswa. Sekarang saya akan menerangkan kekangan kajian iaitu bahagian 5.5. Kewujudan pandemik COVID-19 telah menghalang pengkaji untuk melaksanakan kajian dengan bersemuka
manakala perlu menjalankan kajian ini melalui internet. Selain itu, pengkaji juga menghadapi kekurangan manusia semasa menjalankan kajian ini. Kebanyakan responden enggan mengisikan soal selidik yang diedarkan kerana kesibukan. Selain itu, ada saranan, pengkaji berharap boleh mengadakan temu bual bersemuka dengan responden dengan sebaik mungkin supaya pengkaji dapat bertanyakan lagi soalan kepada responden dan mendapat maklumat yang lebih lanjut. Dan akhirnya adalah kesimpulan. Okey, kajian ini adalah berjaya menjalankan melalui borang soal selidik dan mendapat data dan maklumat berkaitan objektif kajian. Perbelanjaan mahasiswa sebelum memasuki kampus adalah lebih rendah berbanding dengan selepas memasuki kampus. Dan akhirnya adalah pelbagai cadangan kepada pihak kerajaan untuk menghadapi dan mengurangkan isu yang ditimbul. Ini pembentangan kajian saya. Sekian, terima kasih.